Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang memberikan kekuatan kesihatan kepada kita untuk berada di majlis ilmu, di antara majlis yang terbaik untuk kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran terbesar di muka bumi ini supaya menjadi bekalan kita di akhirat dan menyebabkan kita dipermudahkan bagi kita masuk ke syurga. Seperti mana yang dalil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga, dan mudah-mudahan Allah berikan kita jalan ke syurga dengan mudah dan menyebabkan kita di antara orang yang terdahulu dimasukkan ke dalam syurga. Minas sabiqinal awwalin, yakni di kalangan orang yang terdahulu dan awal-awal sekali masuk syurga yang disebutkan dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang ditenggelamkan rumah mereka disebabkan banjir, yang ujian yang Allah bagi, ya, yang bukan mudah untuk kita hadapi sebenarnya. Ianya adalah satu perkara yang agak sukar, ya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kerana ini di antara ujian-ujian yang kadang-kadang boleh menggugatkan jiwa-jiwa yang tidak mempunyai keyakinan kepada Tuhan, ya, yang mula mempertikaikan. Na'udzubillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah telah memberikan kita satu keyakinan, yakni kita bersabar atas ujian-ujian ini. Dan di kalangan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan banjir lumpur ni, ya, macam kita pergi baru ni program ke Karak Setia, Kampung Karak Setia, yang lebih kurang dikatakan 50 biji buah rumah, ya, kita berangkat dengan pelajar kita dan juga sahabat-sahabat kita. Maka kita bantu, Masya Allah, memang banjir lumpur bukan sebarang banjir. Pertama dahlah rumah tu, masjid pun tenggelam, apa dewan tenggelam, ya, dah total loss. Lepas tu bila dia surut tu, dia surut dengan lumpur. Jadi lumpur tu hampir-hampir paras lutut. Maksudnya la ilaha illallah. Laluan untuk lumpur tu keluar pula tak ada, ya. Subhanallah, memang sukar sekali. Sukar sekali. Satu rumah tu, kita dalam 30 orang pun belum tentu bersih. Rumah tak besar mana. Tetapi dalam 3-4 jam, 5 jam kita lakukan pun tak settle lagi. Ya, diikuti pula datangnya hujan. Maka kita pun jadi risau. Ya, takut dinaiki air juga selepas tu. Ala kulli hal, alhamdulillah kepada sahabat-sahabat, petugas-petugas dan juga mereka-mereka yang hadir selain daripada sahabat-sahabat kita, ya, di kalangan pelajar-pelajar IPT, mereka bertungkus lumus lah. Alhamdulillah, paling kurang masjid tempatnya berkumpul tu disettlekan dengan sebaik yang mungkin, ya. Lepas tu rumah-rumah yang ada yang telah dicucikan dengan baik, alhamdulillah. Dan mana yang tak cuci, hak mana yang mampu kita turun, maka kita turun. Ya, alhamdulillah. Ala kulli hal, nak menceritakan memang sukar. Kalau kena banjir lumpur memang sukar, dan kita doakanlah, ya, bantukanlah. Sama ada bantu dari sudut doa, bantu dari sudut kemampuan, kelengkapan apa yang mereka perlukan. Bayangkan kita angkat tu kain-kain baju dah memang habis dah. Ya, dah habis dah. Kalau ikutkan, ya, washing machine dah rosak. Apa lagi? Yang benda-benda yang penting itulah, washing machine, peti ais kan. Lepas tu dapur. Alhamdulillah ala kulli hal, sahabat-sahabat yang membantu juga pun ramai, dan yang sambil kita kerja pun ada yang bagi makan, ada yang bagi air, apa semua tu pun alhamdulillah. Mudah-mudahan, ya, Allah berikan kebaikan, dan inisiatif kerajaan pun telah memberikan peruntukan tertentu. Allah pemudahkanlah urusan kalian, dan mudah-mudahan kesabaran kalian itu akan diletakkan di makam yang terbaik di sisi Ar-Rahman. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk dalam bab yang berikutnya, ada muka surat 295. Ya, kita ni cuti akhir tahun. Alhamdulillah, panjang juga. Maka
Di sini kita sambung balik pelajaran kita, bab yang ke muka surat 295, hadis yang ke-94. Tajuk dia doa memohon akhlak yang baik. Doa memohon akhlak yang baik. Ya, di antara perkara yang perlu kita penting ialah kita di kalangan manusia-manusia yang Allah uji kita dengan berbagai-bagai, ya, kenikmatan, kesihatan, akhlak, kekayaan dan begitu semua itu adalah ujian yang Allah beri kepada kita, dan yang mana boleh kita usahakan untuk memperbaiki, maka kita perbaiki. Sebagaimana kita berusaha untuk perbaikikan ekonomi kita, begitu juga dalam bentuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Ya, akhlak-akhlak kita memerlukan kebaikan, pembaikan, supaya kita mencernakan atau menjadikan diri kita orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW diutuskan di atas dasar akhlak yang mulia. Selain daripada membebaskan manusia dari mengabdikan sesama makhluk kepada mengabdikan Tuhan yang Esa. Dan sekarang dan Rasulullah SAW diutuskan untuk membebaskan manusia daripada akhlak yang tidak baik. Oleh kerana Allah memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang tinggi, yang mulia. Maka itulah contoh qudwah yang terbaik, dan bukan sebarang akhlak. Ya, bukan sebarang perbuatan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, permulaan risalah Rasulullah, ia diutuskan dengan kalimah tauhid dan akhlak yang mulia. Apabila dia berdiri di atas bukit Safa, mengistiharkan, ya, menyatakan, apakah kamu jika aku mengatakan bahawa kalaulah musuh ada di sebalik bukit ini, ya, datang untuk menyerang kamu, adakah kamu membenarkan apa yang aku ucapkan? Lalu kalimah yang pertama mereka mengatakan, kami tidak pernah mendengar kamu menipu walaupun sekali. Ya, ini menunjukkan akhlak yang terbaik yang dimiliki oleh seorang para rasul yang tidak pernah menipu walaupun sekali. Dengan arti kata lain, penentangan mereka dengan Rasulullah bukanlah penentangan akhlak, tetapi penentangan kebenaran. Ya, hakikat daripada wahyu yang Allah berikan itu yang mereka tentang. Jadi akhlak para nabi, akhlak yang terbaik, dan kita perlu contohi. Kerana kita telah mengangkat dia, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita akan corakkan diri kita seperti mana celupan yang Rasulullah buat. Ya, kerana bagi saya idola yang terbesar bagi saya adalah Rasulullah SAW. Dia telah membenarkan risalah ini, dia telah membawa satu risalah yang besar, yang keamanan di zamannya sehingga, ya, kita dapati sehingga 1000 tahun lebih keamanan di bawah pimpinan pemerintahan Islam yang penuh dengan keadilan. Cuma kalau ada yang zalim atau yang silap-silap di kalangan pemimpin itu, antara dia dengan Allah. Tetapi risalah Islam itu tetap benar. Agama ini tidak ada cacat cela. Yang cacat cela adalah pembawanya. Itu kena lihat betul-betul. Ya, supaya jangan dicelakan agama disebabkan pembawa-pembawanya. Ya, disebabkan akhlak, tak kira lah para ustaz ke para ustazah ke para da'i ke yang menyeru kepada Islam ni, akhlak dia bermasalah, itu dia punya hal. Tetapi pada kita, agama ini dah memang sempurna. Maka jangan sama sekali, ya, jangan sama sekali kita jadikan ia sebagai alasan untuk menghina agama kita terhadap risalah yang risalah yang telah Rasulullah SAW bawa. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ni dia akhlak Islam, akhlak yang terbaik. Ada pun orang-orang yang caca marba ni, sehari dua ni kita dengar di Mekah dia buat pula statement berjumpa dengan Rasulullah pula, ya. Kononnya para nabi datanglah, berbagai-bagai. Ini semua penipuan-penipuan daripada orang yang beragama Islam, tetapi otaknya otak syaitan, perangainya perangai syaitan. Ya, tapi itu pun ada juga pengikut-pengikut yang jahil, yang tidak mengenali. Ya, bila tak mengenali agama, dia akan ikut sesuka hati, membuta tuli kata orang, dan akhirnya sesatlah mereka di atas jalan yang seharusnya jalan itu lurus, tetapi dipesongkan dengan fahaman-fahaman yang salah. Baik, doa memohon akhlak yang baik, ya, ini di antara doa-doa. Cuma di dalam hadis yang diketengahkannya ini,
dengan kalimah yang berbeza, ya, kalau lafaz yang dibagikan ini maka ianya lafaz yang agak dhaif, ya, di mana hadis yang ke-94 dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penampilanku, maka baguskanlah akhlakku. Okey, kalau hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini hadisnya dhaif dengan lafaz yang begini. Tetapi terdapat satu lafaz yang lain yang mana lafaz yang lain ini sahih, ya. Doa ini dibacakan Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, ya. Allahumma ahsanta, ya, ahsanta khalqi, okey, fa ahsin khuluqi. Itu beza dia, ya. Maksudnya wahai Tuhan yang telah membaikkan kejadianku, maka cantikkanlah pula kejadian akhlakku, ya. Itu dia. Baik. Jadi dalam bab ini, adapun doa ini tidak menjadi masalah kalau kita baca doa ini untuk membaiki akhlak kita. Cuma kalau nak dinisbahkan kepada Rasulullah, dhaif lah. Tapi kalimah doa itu baik. Tidak dinafikan, boleh digunakan jika ianya berbentuk doa, ya, untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, apa dia doa itu? Boleh ambil doa ni, tetapi lafaz ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Hibban ni dhaif. Namun ada lafaz yang lain yang disebutkan. Okey, dengar ya. Kita tengok hadis tu, Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khulqi. Okey. Kita tengok satu lafaz yang lain yang lebih sahih. Allahumma, sama. Di sini tak ada kama, ya. Di sini ahsanta. Tambah tu ahsanta, ya, khalqi. Okey, khalqi fa ahsin khuluqi. Penambahan sikit sahaja. Ya, kalau ikutkan penambahan tu sikit sahaja, ya, saya ulangkan Allahumma ahsanta. Alif hasanta tu cuma alif tu ada depan ahsanta. Ya, ha tu mati, sin tu ada, cuma tak ada tasydid je. Ahsanta khalqi fa tambahkan alif fa ahsin. Ya, ha tu jadi dhammah, ha tu jadi sukun mati, fa ahsin. Ya, ta fa ahsin khulqi, tak ada ta, fa ahsin khulqi. Ya, tu fa hasan ni fa hasin fa ahsin khulqi. Okey, itu sahih. Ya, hadis itu sahih yang diriwayatkan melalui Aisyah, maka ianya boleh kita beramal. Kedua-dua doa ini boleh beramal, tidak menjadi masalah. Tetapi nak menjadikan hujah adalah doa yang saya baca yang kedua itu, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Ya, baik. Jadi dalam hadis ini mempunyai unsur-unsur yang kita meminta kepada Allah supaya Allah bersihkan diri kita dengan akhlak yang mulia. Kerana akhlak kita ni tidak perfect seperti mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya lahir selain daripada sebagai seorang rasul, maka kita adalah orang yang akan melakukan banyak kesilapan dan kesalahan. Seperti mana yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak Adam akan melakukan kesilapan, yakni bersalah. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ialah orang yang bertaubat. Ya, subhanallah, satu benda yang agak menarik. Orang yang dah lakukan kesalahan, dia bertaubat, dia menduduki tangga yang tertinggi di antara tangga-tangga manusia ini. Kenapa? Kerana dia bertaubat. Dia menyerahkan diri kepada Allah. Cantik tuan-tuan dan perempuan. Indahnya taubat ini, indahnya seseorang itu membersihkan diri, cukup cantik. Ya Allah, bayangkan tuan-tuan dan perempuan, dosa yang kita buat semenjak kita balik sampai hari ini, ya, semenjak kita kanak-kanak sampai kita nak dapat cucu, dah dapat cucu pun, Allah akan ampunkan dosa-dosa tersebut jika kita betul-betul ikhlas untuk bertaubat kepadanya. Tuan-tuan dan perempuan, kembalilah kepada Allah. Senang cerita, ya. Kembalilah kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita, supaya kita dimasukkan dalam syurga. Kita bawalah dosa macam mana sekalipun, sifat Allah yang Maha Pengampun itu sudah tersedia untuk kita. Sudah tersedia untuk kita. Jadi akhlak kita dengan Allah, hablum minallah, itu amat penting.
Ya, hablum minallah kita kena belajar, kena tahu. Itu di antaranya syarat-syarat pembersihan tauhid. Ya, hubungan kita dengan Allah kena bersih, yakni husnuzan kita dengan Allah, prasangka kita dengan Allah, masalah syirik, masalah khurafat. Ya, na'udzubillah, Allah ujikan. Ini yang kita agak tertarik dengan perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah jadikan kehidupan dan kematian. Khalaqal amwat, khalaqal ahya wal amwat, dijadikan kehidupan dan kematian. Ya, untuk apa dijadikan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dijadikan siapa di kalangan kita yang baik, sebaik-baik amalan mereka. Yakni banjir Allah jadikan, tetapi kita tengok sehari dua ni, ya Allah, kita ingat ya Tok Bomo tu dah bertaubat, ya, tetapi dibuat lagi dengan seorang perempuan, ya, yang dinamakan Putri di Teluk Intan baru ni, ya, dengan acara-acara ritual dia, ya, dengan meletakkan bahan-bahan rempah rantai apa ke juga, ya. Lalu dia membuat satu pemujaan di tepi pantai, di tepi teluk, di sungai, di negeri Perak, di Teluk Intan. Tok Bomoh yang dulu juga yang nak mencari MH370 yang hilang tu guna, kita ingat dah bertaubat, dia buat balik. Ya, perkara ini kalau benda-benda yang kita lihat, tetapi perkara ini adalah perkara syirik, khurafat yang bertaraf sampai tahap syirik. Jadi seharusnya ianya tidak berlaku. Ya, kerana ianya bukan satu perkara main-mainan, belajar. Ada pula putri, la ilaha illallah, putri mana, kita pun tak tahu putri, dia gelarkan dirinya putri. Ada juga pengikut, ya, siap menggunakan nama-nama Allah, ayat-ayat Al-Quran. Nampak tak bagaimana mereka berlindung daripada ayat-ayat Allah dengan perbuatan syirik mereka itu. Dengan alasan ini usaha ikhtiar. Na'udzubillah, hablum minallah, hubungan mereka dengan Allah jahat, tidak baik. Ya, penipuan yang mereka gunakan. Ya, kononnya datang dari mimpi, Teluk Intan akan ditenggelamkan. Mimpi kamu, ya, mimpi putri. Datang Tok Bomo pun ikut sama. Dah kita katakan la ilaha illallah. Macam Musailamah Al-Kadzab dengan Sajjah. Sajjah ni, ya, wanita yang mengaku dirinya Nabi. Juga Musailamah dah mengaku dirinya Nabi, muncul Sajjah yang mempunyai pengikut mengaku dirinya Nabi. Akhirnya dia tengok Musailamah ni power, Sajjah pun tengok, Musailamah tengok Sajjah pun power. Macam inilah kita urusan diplomatik, kita kahwinlah berdua. Itu sudahnya Musailamah dan As-Sajjah kahwin. Ya, inilah. Jadi bila saya tengok macam itu, serupa sebiji lah. Seorang Tok Bomo, seorang lagi Opah Bomo. Ya, Tok dengan Opah bergabunglah ke orang berdua. Ya, na'udzubillah, kita mintalah Jabatan Agama Islam mengambilkan tindakan. Tapi saya tengok laman itu telah didelete-kan. Ya, laman itu telah didelete-kan. Ala kulihal nak menceritakan khurafat dengan kalimah-kalimah yang diguna, hablum minallah telah terputus dengan sejauh-jauhnya dengan amalan-amalan ritual syirik. Puja dinamakan puja pantai. Ya, puja pantai. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah daripada kejahilan dan pengikut-pengikut yang tak belajar. Masalahnya baca surah Yasin pun salah. Ya, surah Yasin pun salah. Itu kalau ikutkan masyarakat kita ni, dia baca tiap-tiap minggu. Ya, bagi mereka Yasin pada hari Jumaat itu adalah disunatkan, sedangkan hadis itu dhaif. Yang disunatkan adalah surah Kahfi. Ya, itu dibaca pun salah. Lepas tu nak bercakap tentang agama. Ya, apa yang dinisbahkan semuanya syirik. Ya, kepada seorang tuan putri yang kononnya turun dari langit. Na'udzubillahi min zalik. Ya, na'udzubillahi min zalik. Baik. Jadi itu hubungan kita dengan Allah yang mesti clear supaya tidak ada unsur-unsur syirik. Kerana apa, tuan-tuan dan perempuan, kalau hubungan kita dengan Allah ada unsur-unsur syirik, walaupun hubungan kita dengan manusia yang baik, yang lain baik, maka ianya akan rosak semuanya. Ya, kenapa? Tidak ada ganjaran pahala. Itu pasal kalau orang-orang yang kafir bersedekah, menginfakkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan, bantu masyarakat banjir, bina masjid, betul masjid, mereka tidak akan dapat pahala. Ya, mereka tidak akan dapat pahala. Ya, kerana apa? Kerana hubungan mereka dengan Allah itu tak betul. Tetapi bila hubungan Allah itu betul, walaupun tuan-tuan dan perempuan bagi sedikit sahaja, misalnya bagi 10 sen ke 20 sen, RM1 ke, ya, nilai di sisi Allah terus meningkat. Ya, itu bezanya iman
ya, hablum minallah, kemudian barulah datang hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Jadi hubungan dengan Allah asas. Kemudian barulah hubungan kita dengan manusia ataupun dengan makhluk Allah selain daripada manusia. Maka di situ datang kiraan dia. Kalau hubungan kita dengan Allah tak clear, maka hubungan dengan manusia walaupun clear, di sisi Allah tidak clear. Tetapi bila hubungan kita dengan Allah clear, hubungan kita dengan manusia pun clear, maka ianya akan menjadi cantik secantik-cantiknya, sebaik-baik manusia di antara di muka bumi ini. Bayangkan jika seorang wanita yang dikatakan wanita fasiqah ini, ya, dalam keadaan kehausan, dia beri anjing minum pun Allah mengampunkan dosa-dosa, ya, fasik dia tu, maka apatah lagi jika seorang hamba itu dia anggap tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, ya, lagi besar pahala yang dilakukannya. Dan Rasulullah SAW juga pernah berdoa daripada kejahatan dirinya, ya, berdalilkan hadis di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min syururi Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maksudnya ya Allah, kami berlindung daripada kejahatan, ya, akhlak min syururi anfusina, dari kejahatan diri kami, ya, dari min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan kejahatan amalan kami. Dengan arti kata lain, ini di antara doa-doa yang Rasulullah ketengahkan, kerana kita kadang-kadang kita tak sangka, kita rasa diri kita baik, kejahatan tu ada dalam diri kita lagi. Ya, misalnya sifat sum'ah kita suka didengar, sifat ujub kita suka nak merasa syok sendiri, kagum pada diri sendiri. Ini di antara sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam diri kita, ya, yang perlu dijauhkan. Diikuti pula dengan amalan perbuatan-perbuatan kita, menyakiti orang, berkata-kata hal orang, peribadi orang, itu termasuk dalam akhlak-akhlak yang tidak baik. Maka oleh kerana itu Allah mengajar kita berdoa dengan doa tersebut melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wahai Tuhan, lindungkan kami dari kejahatan diri kami dan juga kejahatan dan keburukan perbuatan-perbuatan kami. Jadi ini di antara doa untuk memenuhi sebagai akhlak yang mulia pada diri kita. Baik, kandungan hadis Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Dalam surah Yasin, dalam surah Tin, ya, surah Tin, Allah telah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kami telah menjadikan manusia ini sebaik-baik bentuknya. Perbahasan dalam ayat kalimah ini merupakan satu perbahasan yang dahsyat. Maksudnya bagi kita akan memerhatikan, melihat penafsiran para ulama. Sebelum itu saya mengatakan syekh yang di kalangan ulama Saudi, anggota Majlis Fatwa dia, ya, telah meninggal dunia semalam kalau tak salah, atau 2 hari lepas, ya, Syekh Luhaidan, yang mana ia merupakan seorang syekh yang besar, yang kita merasa sedih pemergiannya, kerana pemergiannya sukar dicari ganti, ya, yang menunjukkan kepada kita hilangnya para ulama di akhir zaman, menunjukkan kehilangan para ulama di akhir zaman ini akan muncul kejahilan yang paling bertambah-tambah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, banyaklah berdoa supaya Allah sentiasa istiqamahkan kita di atas jalan yang lurus. Baik. Kemudian ayat dalam surah Al-Mu'minun, dan dialah yang telah membentuk kalian lalu membaguskan rupa kalian. Ya, dalam ayat ini menceritakan bagaimana Allah membentuk kita dan mencantikkan rupa kita. Oleh kerana itu, 2 ayat ini merupakan ayat yang kuat menceritakan manusia ini dijadikan dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Ya, kerana apa? Allah jadikan Adam dengan sebaik-baik ciptaannya, dan Hawa begitu juga, dengan kecantikan yang cukup dahsyat dan kebagusan pada diri mereka. Oleh kerana itu, apa yang Allah jadikan jika tidak melanggar adat manusia, yakni sifat-sifat manusia yang biasa, maka dia dikategorikan cantik. Ya, dia dikategorikan cantik kecuali kalau ada kecacatan, misalnya sumbing, ya, ataupun telinga kecil ke, ataupun telinga besar macam gajah ke, sifat yang bercanggah.
ya, ataupun mata buta, ataupun yakni bentuk-bentuk yang mana dikatakan kecacatan yang menunjukkan tidak bersifat manusia yang sempurna, maka di sana ada hukum hakam dia yang dibenarkan untuk diperbetulkan. Itu pasal kalau kita jongang misalnya digunakan bristles untuk membetulkan balik, kalau kita sombing dibetulkan balik, ya, itu menjadi isyarat kepada kita dibenarkan oleh syarak. Telinga besar gajah ke lepas tu dipotong dibetulkan balik jadi telinga biasa, ya. Baik, ini di antara perkara yang dibenarkan syarak untuk dibentukkan manusia sifat yang mulia. Adapun kalau muka tu dah cantik macam kita ni kan, pertama kita tengok kepada keturunan. Kalau keturunan Jawa ke hidung pesek macam tu, memang cantik bagi hukum masyarakat mereka. Tak menjadi masalah. Janganlah pergi dipomenkan, dibetulkan hidung kita, dibedahkan plastik, kononnya nak ikut style ala Korean, ya, yang jadikan kononnya cantik, ya. Itu hukumnya haram. Mengubahkan ciptaan Allah. Dalam Al-Quran mengatakan mengubahkan ciptaan Allah. Ada bulu kening ni cantik, Masya Allah, tabarakallah. Datang dia dicabut satu. Ya, sampai alamak hilang semua. Lepas tu dia letaklah pula celak. La ilaha illallah. Dah Allah jadikan cantik, jangan dicabut. Kerana namisat yang orang mencabut ni dihukumkan haram sama sekali. Dilaknati oleh Allah. Oleh kerana tu, hak-hak makeup ada hak-hak dia tersendiri. Bermula daripada hujung rambut. Ya, hujung rambut kita ni, alamak, dah tak ada rambut pula, botak pula. Okey. Hujung rambut kita ni, sampai hujung janggut ni, ada hukum hakam dia tersendiri. Bak kata hujung rambut sampai ke hujung kaki, hujung jari tu, semua ada hukum hakam dia tersendiri. Tidak boleh dimakeupkan sesuka hati. Kerana asalnya kejadian kita ni dah cantik. Tu pasal kita berdiri di atas dalil. Pertama, terutamanya kaum wanita, gunakan kalimah as-sam'u wa ta'ah. Dengar dan patuh kepada arahan kekasih Allah ini. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Jangan nafsu kita membiarkan nak ikut kepuasan masyarakat, nak ikut kepuasan kiri dan kanan kita. Tak usah. Kita makin lama makin tua dan kita makin lama makin akan mati. Ingat tu. Ya. Kita nakkan ganjaran pahala bermula daripada awal. Beruntung orang yang bermula daripada awal dia dah iltizam. Anak-anak kita iltizam dengan agama, dengan bersungguh-sungguh dia jaga sampai dia mati, besar pahala mereka. Ya. Oleh kerana tu kita kena jaga. Jangan disebabkan hawa nafsu kita, apatah lagi kita merasakan diri kita ni masih muda dan masih kita dah tahu umur tahap tua, nak juga dengan perasaan kita muda tu, maka di sana akan berlaku satu perkara yang mengubah ciptaan Allah. Ya, mengubah ciptaan Allah. Dalam hadis sudah mengatakan, Allah dalam Quran mengatakan Allah menjadikan manusia sebaik-baik muka, sebaik-baik bentuk, maka begitulah kedudukannya. Ni tak kita pergi ubah muka kita yang cantik, dah memang orang kita ni hidung pesek kata orang, okey, tak menjadi masalah. Kenapa pula nak pergi bedah? Kecuali kalau dia tarik sampai mancung tu dia sejengkal. Itu lain cerita pasal dia tarik hidung dia. Tapi nak ubah dengan operation apa semua, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Ya, dicabutkan bulu kening, cabut bulu mata, cabut janggut, cabut misai, semua itu ada hukum hakamnya. Alhamdulillah saya pun ada buku saya yang dalam proses juga banyak kali dalam prosesnya. Ya, di antara makeup yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia tidak lari daripada lelaki dan perempuan. Ya, misalan rambut kita ni kita potong sini kan. Jadi trojan di sini ke, ataupun tak jadi trojan pun kita qazakkan, kita jadikan dia sebahagian. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi rambut-rambut yang tasyabbuh bi kufar. Belum lagi rambut yang dah uban, rambut yang uban, botak kepala susah tak nampak uban. Jadi beruban kita hinakan dia, tak boleh. Hinakan dia, warnakan hitam padanya, tak boleh. Ya, hina tak menjadi masalah. Begitu juga bagi kaum lelaki yang ada janggut, dipotongnya janggut, dibiarkan bermisai sahaja, tidak dibenarkan. Ataupun dipotong semua, tidak dibenarkan. Tasyabuh bin nisa, menyerupai perempuan. Ataupun perempuan dicabut bulu keningnya. Maka itu semua mengubah ciptaan Allah yang tidak dibenarkan oleh syarak. Maka berhati-hati. Kerana Allah dah jadikan kita cantik. Ya,
kita cantik mengikut tempat kita. Ya, kalau kita tengok ya orang Afrika tu hitam kan, hitam, ya, cantik bagi mereka. Mungkin bagi kita tidak selesa, bukan kata tak cantik, tak selesa. Hitam itu menawan, ya, tetapi orang Afrika bagi mereka lagi hitam lagi menawan. Pasal waktu saya tengok kami duduk di belajar di Pakistan dulu dengan orang Uganda. Kita tanya sendiri orang Uganda, apa pandangan kamu tentang orang-orang kamu? Dia kata, bagi kami lagi hitam lagi cantik. Lagi hitam lagi cantik. Kita terkejut. Kalau tutup Swiss blackout hanya nampak gigi dan mata aja. Dia kata lagi cantik. Masya Allah. Itu perbezaan kecantikan itu berbeza sama sekali. Tidak mengikut perasaan kita. Ya, tetapi perasaan masyarakat uruf masing-masing. Tapi kalau di Sudan pula, orang Sudan Somali, ya, kami tanya orang Somali, mereka kata orang yang cantik macam kulit kita ni. Kulit sawo matang kata orang ni cantik. Itu pasal kalau kita nak rasa diri kita cantik, pergilah duduk kat Somali sana. Ya, cantik tu. Kan? Begitu juga berbezalah. Dan di kalangan di antara negara-negara Afrika, misalnya wanita-wanita dia lihat kepada ya bentuk badan. Ya, bentuk badan maksudnya selain daripada kulit, mereka tengok bentuk badan. Kalau lagi gemuk, lagi cantik. Ya, lagi gemuk, lagi cantik bagi mereka. Subhanallah. Kita pun pening kepala. Ya, tetapi itu yang berlaku pada diri mereka. Oleh kerana itu kita kena meraihkan, ya, meraihkan pada hukum hakam adat masyarakat setempat. Tetapi jangan diubah kejadian ciptaan Allah ini. Bila kita ubah sahaja kejadian ciptaan Allah, kita akan menyaksikan orang yang cuba nak buat pembedahan plastik, berapa ramai yang tidak berjaya. Memulanya mukanya cantik terus menjadi hodoh. Ya, lebih teruk dari muka beruk. Ya, ini disebabkan mengubah ciptaan Allah. Bila dia dalam keadaan dada dia, perut dia diubah dengan ciptaan Allah, bertambah risiko dihadapinya dengan membuang cara lemak-lemak dengan cara yang tidak betul, akhirnya menghancurkan dirinya pula. Jadi oleh kerana itu berhati-hati dalam bentuk mengubah ciptaan Allah. Dan di sini Allah mengatakan, ya, dan Allah Ta'ala membentukkan manusia dan dia pula menyempurnakannya. Dia juga membaguskan susunan tubuhnya kerana manusia berasal dari Adam. Dia diciptakan langsung dengan tangan Allah yang maha mulia. Wa laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah menjadikan Adam dengan tangannya yang mulia. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita beriman Adam dijadikan kerana empat makhluk ini dijadikan dengan tangan Allah sendiri. Dan bagaimana tangan Allah kita tak tahu. Kita beriman sahaja laisa kamitslihi syai'. Dan bagaimana dia bentuk, wallahu a'lam. Yang penting ia telah melakukan seperti mana yang diturunkan, diterangkan dalam hadis dan Al-Quran. Mengisbatkan sifatnya adalah wajib. Ya, mengisbatkan Allah ada wajah, ada tangan, bersemayam di atas arasy itu wajib kerana ada dalil. Dan bagaimana sifatnya, wallahu a'lam. Jadi di antaranya Adam, di antaranya syurga Adan, di antaranya kursi, di antaranya arasy. Ya, empat perkara yang diciptakan dengan tangannya. Baik, Allah Ta'ala meskipun mereka tidak sama penampilan di antara status sosial, namun Allah tetap menciptakannya dengan bentuk dan anatomi yang paling sempurna. Sehingga sudah menjadi kewajipan manusia agar mensyukuri kurniaannya itu. Setelah bersyukur, barulah memohon zat yang telah membaguskan rupa dirinya agar membaguskan pula hatinya dengan kurniaan berupa akhlak yang terpuji lagi mulia. Dengan demikian akan sempurnalah lahir dan batin. Ini di antara perkara yang kita kena tahu bahawa Allah dah jadikan sempurna. Dan Allah dah jadikan, ya, tuan-tuan dan puan ambil perhatian. Allah dah jadikan semua sifat-sifat yang terbaik itu terbaik untuk makhluk, untuk manusia. Ya, sempurna pada sudut sebagai seorang manusia. Ya, bukan sempurna dari sudut di sisi Allah. Allah mempunyai sifat yang maha agung, tidak siapa yang boleh mencapaikannya kerana kemuliaan, kehebatan, keagungan Tuhan yang maha hebat ini. Tetapi manusia diberikan satu sifat yang baik yang bersesuaian dengan sifat yang Allah nak. Ya, diberikan kebaikan. Cuma kekurangan itu berlaku di kalangan kita yang mana perlu kita sempurnakanlah sedaya upaya. Ya, oleh kerana itu bila Allah jadikan kita berusaha untuk menampilkan diri kita dengan akhlak yang baik ini, maka ianya terbaik. Ya,
kekurangan yang kita ada, maka kita sempurnakan. Oleh kerana itu, di antara sifat yang terbaik ialah sifat pemalu. Yang Rasulullah mengatakan pemalu itu tidak mendatangkan melainkan semua kebaikan. Ya, kalau tidak ada sifat pemalu, itu yang kita melihat orang berbuat perkara-perkara yang buruk di sisi syariat, buruk di sisi masyarakat. Dah menjadi seperti haiwan kadang-kadang. Ya, jadi oleh kerana itu sifat-sifat yang terbaik ini perlu dimunculkan kepada diri peribadi. Di antaranya sifat pemalu, ya, sifat pemalu. Dan kecantikan seorang wanita, misalan kecantikan seorang wanita, ya, yang kita lihat, ya, selain daripada kecantikan pada dirinya, kecantikan pada akhlaknya menambahkan kecantikan pada diri dia. Sebenarnya begitu. Apabila dia dikeluarkan dengan sifat pemalu, ya, yang pernah saya katakan, wanita anak dara ni bila dia mempunyai sifat pemalu, ya, semula jadi jika dia tidak bergaul dengan lelaki sesuka hatinya, ya, apabila dikatakan kamu nak kahwin, sifat pemalu yang Rasulullah sebutkan wanita anak dara ni apa dia? Dia tidak, maksudnya terhege-hege, terlompat-lompat, aku nak kahwin, tak ada. Ya, dia malu, dia senyum sampai tak mampu untuk bercakap dan dia larikan diri dia ataupun dia menyorokkan diri dia. Kerana apa? Itu sifat pemalu yang mencantikkan seorang wanita tersebut. Ya, wanita tersebut. Okey. Jadi kalau kita memahami dalam bab ini, hatta Allah sendiri menyebut dalam surah Al-Qasas bagaimana isteri Nabi Syuaib yang datang, isteri anak Nabi Syuaib yang datang bertemu dengan Musa. Faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datang salah seorang anak dia yang perempuan itu berjalan dalam keadaan tersipu-sipu, yakni perasaan malu, ya, kerana tak pernah nak jumpa orang lelaki, ayah dia tak pernah mengarahkan jumpa orang lelaki, ya, dalam keadaan minta datang ke rumah. Dia pun termalu-malu dalam datang berjumpa dengan lelaki tersebut. Ya, tapi zaman sekarang jangan, ya, jangan, belum tunang pun dah WhatsApp dia berbagai-bagai, dah bertunang naik motor bersama. Na'udzubillah, syar atas syar. Kerana itu semua jalan-jalan syaitan yang membawa kepada terjebaknya dalam perkara yang haram. Pembentukan batin yang paling penting adalah iman, kerana akhlak itu sekadar mengikuti. Iman merupakan kendali sekaligus kondisi yang bersifat batiniyah. Apalagi banyak nas yang membedakan antara zahir maupun yang batin. Tujuannya agar tercapai keseimbangan, iaitu kesempurnaan lahir dan kesempurnaan batin, penampilan dan perilaku. Di antaranya jika seorang Muslim selesai berwuduk dan badannya telah suci, maka disyariatkan agar berdoa, memohon hatinya disucikan dari segala kotoran yang dapat menyimpangkannya kepada peribadatan selain Allah. Ini di antara gambaran yang diterangkan bahawa bermula, ya, kebersihan akhlak kita zahir ini adalah datang kebersihan akhlak kita di batin yang disebutkan hablum minallah tadi. Yang saya katakan pada awal tadi bahawa akhlak yang bermula dengan akhlak kita dengan Allah bagaimana, iman kita dengan Allah tu bagaimana, maka dia akan mengubahkan akhlak dari sudut zahir kita pula. Ya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita berusaha. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Dalam suratul Ahzab Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katalah perkataan yang baik-baik. Ya, mengisyaratkan orang beriman saja yang mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan berkatalah perkataan yang baik-baik. Kerana apa? Perkataan yang baik-baik ini amat penting. Yuslih lakum a'malakum. Bila seorang itu berkata dengan perkataan yang baik-baik, dia akan mengislahkan perbuatan diri kita ni. Yuslih lakum a'malakum. Maka akan dibersihkan akhlak kita, amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan itulah kemuncak yang kita harapkan, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi di antara perkara yang penting dalam mentarbiahkan diri kita dalam akhlak yang mulia, selain dari kita mujahadatun nafs, kita paksakan diri kita berakhlak mulia, adalah dengan perkataan ucapan kita dengan baik-baik. Ya, kita kontrol perkataan kita, kita jaga daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, maka insya-Allah akhlak kita akan menjadi baik. Jika dia selesai buang hajat dan keluar dari kamar kecil, dia pun disyariatkan untuk mohon keampunan supaya diringankan dosa-dosanya
setelah badannya bersih dari kotoran. Okey, ini di antara doa-doa yang mana kita nampak, saya pun memang takjub dalam siri doa kita masuk tandas tu. Okey, kita jelas, tetapi selepas kita keluar daripada tandas, ya, kita masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey, clear. Kita minta lindung daripada kejahatan syaitan-syaitan betina dan syaitan-syaitan jantan yang berada di tandas, yang orang duk sibuk sangat, kadang-kadang handphone dekat tandas tu lama-lama sangat buat apa. Ya, di tandas tu hanya untuk qada hajat je, buang hajat kita. Ya, ini berderet sampai setengah jam duk main handphone. Nak main kat luar kena marah, main dalam tandas. Sudahnya setengah jam dalam tu pun kena marah juga. Apa hal lama sangat tu? Ya, nak kata sembelit tiap-tiap hari ke sembelitnya. Okey, ala kulli hal nak menceritakan bahawa bila kita masuk tandas, kita baca doa. Kenapa? Kita sedang memikul najis dalam perut kita. Lepas itu kita qada, kita buangkan segala najis tersebut. Kita keluar tandas, kita bersuci dan keluar tandas, apa kita katakan? Ghufranaka. Ya, keampunanmu ya Allah. Ya, pengampunanmu ya Allah. Subhanallah, satu kalimah yang bagi saya memang kagum. Kita keluar tandas, apa dosa kita? Ya, apa dosa kita? Tetapi bila kita keluar, kita baca ghufranaka, kita tetap mengagungkan Allah, mengangkat Allah dan memohon keampunan Allah dengan harapan Allah bersihkan dosa kita seperti mana bersihnya perut kita. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Allah jadikan zikir-zikir yang begini untuk penghapusan dosa. Ya. Kita keluar tak baca doa. Aduh, lega perut aku, itu je kita baca. Ya, baca ghufranaka. Bila kita baca di atas dasar keimanan, keagungan, dia lain. Ya, bacaan tu mengisyaratkan kita mengagungkan Allah, kita mengharapkan pengampunan Allah untuk membersihkan dosa kita. Baik. Sedangkan kita keluar tandas je kan. Mana ada kita buat dosa dalam tandas? Ya, ialah main telefon tu, ialah termasuk dalam benda-benda dosa kecil lah. Tidak dinafikan. Duk sibuk dalam tandas tu, buat apa duk sibuk dengan handphone dan tandas tu. Kemudian, demikianlah yang dikehendaki oleh Allah pada diri kita, iaitu agar kita menjadi sempurna dan suci lahir dan batin dari segala kekotoran. Hanya milik Allah segala pujian dan sanjungan. Dialah yang maha pemberi balasan yang baik dan keutamaan. Ya, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah bersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan pada awal dahulu selepas kita balik sampai kita mati nanti. Dan kita mohon keampunan kepada Allah atas ibu dan ayah kita yang telah mendidik kita sebaik-baik yang mungkin dan orang yang membantu kita ke jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Maka selesai. Ya, dalam bab zikir, maksudnya doa untuk membaiki akhlak kita. Kita masuk satu bab yang baru, bab yang ke-6, zikir dan doa. Zikir dan doa. Pengantar Al-Imam Al-Ghazali berkata, tidak ada satu pun ibadah yang lebih utama yang dilakukan dengan lisan setelah membaca Al-Quran selain zikir Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut dengan surah Al-Baqarah, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maksudnya, kerana itu ingatlah kalian kepadaku, nescaya aku akan ingat kepada kalian juga. Ya, fadhkuruni azkurukum. Jadi Allah mengatakan di sini bahawa ingatkanlah kepadaku, nescaya aku akan mengingatkan kepada kalian. Jadi ini di antara perkara yang penting bila kita ingatkan Allah, Allah akan membantu kita. Dengan syarat ingatan yang cara yang betul. Ya, kerana sekarang dah ada pula ya ingatan-ingatan secara yang salah. Ya, ingat Allah tapi cara yang salah. Berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, agama ini adalah agama wahyu. Secara segala amalan-amalan mengingati Allah mesti mengikut manhaj yang telah ditetapkan. Ya, macam mana kita ni bawa kereta, manual dia dah dibagikan arahan. Okey, duduk begini, pegang kereta, start engine, gear, apa semua tu, semua mengikut arahan yang ditetapkan. Jangan buat sesuka hati. Waktu kita belajar kereta dulu, JPJ duduk di sebelah kita, apa yang kita buat?
Ya, semua saya masih ingat sampai sekarang kesilapan saya tak freekan gear. Ya, terus start engine. Ya, waktu tu umur belajar kereta dalam 26. Ya, 25, 26. Ya. Terus start engine berbung kata, dah salah satu. Ya, tahu tak kesan tu sampai sekarang kalau saya nak start engine bukan freekan gear tu, kaki tu tekan clutch dulu kan, kerana manual tu, dia jadi dah terbiasa kaki tekan clutch pasal dia terkejut pada hari kena test tu dulu. Asalnya free lah gear, tapi saya free gear pun saya akan tekan clutch dulu. Pasal apa? Takut dia meloncat kan. Astagfirullah. Nak menceritakan ini agama yang mesti mengikut prosedur. Ya, tuan-tuan dan perempuan mesti ikut prosedur. Kita ini di bawah pemerhatian oleh Allah. Jadi Allah memerhatikan kita. Oleh kerana tu amalan-amalan agama mesti di bawah program wahyu. Jangan program akal. Akal kita ni tak sihat. Ya, kita rasa diri kita sihat, akal kita akal yang betul. Hak mana akal kita akal yang betul? Kita tidak mampu mencapai akal yang tertinggi. Kenapa? Sifat manusia kekurangan. Oleh kerana tu Al-Quran dalil akan mengatasi segala akal fikiran. Walaupun akal kita rasakan baik. Ingat tu. Ya, kenapa? Kita akan berbicara dalam persoalan yang besar. Kerana ini agama. Sebagaimana kalau urusan-urusan dunia pun ada peraturan dan arahan. Ya. Urusan-urusan dunia SOP dia begitu clear. Maka begitu juga urusan agama. Untuk apa urusan-urusan agama mesti ada dalil? Begitu juga untuk apa ada SOP ataupun manual dalam arahan-arahan tertentu. Dalam apa juga bidang kerja yang kita lakukan. Kerana untuk kebaikan diri kita, kebaikan apa yang akan berlaku, semuanya untuk keselamatan, kebaikan dan segala-galanya yang murni. Oleh kerana itu, agama perlu diikut seperti mana yang telah diwahyukan, bukan diakalkan oleh setengah pihak. Kalau diakalkan setengah pihak, kita akan tengok berbagai-bagai akal yang mereka bagi, semuanya bersifat penyakit, akal yang sakit. Baik, di sini kita melihat, ya, tidak ada satu pun, Imam Al-Ghazali mengatakan tidak ada satu pun, ya, ibadah yang lebih utama dilakukan oleh insan dalam bentuk dengan lisan setelah membaca Al-Quran ialah zikir kepada Allah. Berdalilkan ayat Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Ya, kamu ingat aku akan ingat kamu. Ya, bukan Allah tidak ingat, Allah ingat makhluknya dengan sifat yang maha agung. Tetapi nak menceritakan keistimewaan orang yang sentiasa mengingat dirinya. Yakni Allah mengangkat orang yang mengingat Allah itu dengan lebih. Ya, macam kita juga kalau orang, kita ni makhluk, ya, macam orang selalu ingat kita, doa kita, tanya khabar. Itu pun kadang-kadang tanya khabar selalu sangat. Dia tanya khabar ni jemu pula nak menjawab. Tetapi itu manusia, Allah tidak begitu. Ya, Allah sentiasa. Ya, Allah suka kepada hamba-hambanya yang selalu mengingatinya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Ankabut, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Okay? Mengingati Allah lebih utama dari ibadat-ibadat yang lain. Sudah tentu ibadat-ibadat yang lain yang dimaksudkan ibadat-ibadat kerja-kerja yang tidak berkaitan ataupun tidak mengingati Allah. Jadi kita mengingati Allah itu besar, ya, besar ganjaran pahalanya yang tidak ada tolok bandingnya. Dan mengingati Allah itu bukan sekadar berzikir dengan mulut saja, dengan amalan-amalan. Dan bayangkan tuan-tuan dan perempuan, jika amalan-amalan yang dilakukan seperti solat sunat subuh je, qabliyah subuh itu pahalanya seperti lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru kita lakukan satu solat qabliyah subuh. Belum lagi qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'dah maghrib wa ba'diyah isya. Tentu pahalanya lebih hebat. Ingat, tuan-tuan dan perempuan, letakkan dalam pasak hati kita ni, Allah kalau dia bagi, bukan bagi sebarangan. Sifat dia yang maha pengasih, sifat yang maha pemurah. Kalau dia baginya tak tergambar di otak kita. Tak digambarkan pemikiran kita. Bayangkan solat qabliyah subuh hanya 2 rakaat, paling kurang kuliah kul huwallahu ahad. Pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Ya,
Boleh gambar tak dengan amalan-amalan yang lain yang memang kita tak mampu untuk menghitungnya, melainkan kita imankan saja dan mengharapkan ganjaran itu kita dapat. Ya. Itu belum lagi kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda rahman. Dua kalimat yang begitu lembut, mudah lidah menyebutnya, tetapi berat pada timbangan dan dikasihi oleh Ar-Rahman. Ya, maksud berat timbangan walaupun sedikit, tetapi berat timbangan di mizan sana. Mizan yang seluasnya lebih luas daripada langit dan di bumi, langit dan bumi, diletakkan kalimat tani, dua kalimah ni, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, memberatkan timbangan walaupun dia sedikit. Dia ada benda yang sedikit tapi berat, ada benda yang banyak tapi ringan. Benda yang banyak misalnya kapas, letaklah sebesar mana pun dia masih lagi ringan berbandingkan letak pasir dalam satu cawan ataupun besi dalam satu cawan, lebih berat. Begitulah kaedahnya. Dan kalimah alhamdulillah yang memenuhi mizan, yakni besar kalimah yang sempurna ini, maka begitulah ganjaran yang Allah nak berikan kepada kita. Ya, baik. Tetapi kena ikut prosedur yang kita dah katakan awal-awal tadi, mengikut cara dan bentuk amalan-amalan tersebut. Ingat dia, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kisah Abdullah ibn Mas'ud yang menegur sekelompok golongan yang berzikir di masjid dengan cara yang salah. Zikir yang disebutkan dalam kisah itu betul. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ya, la ilaha illallah. Yang disebutkan kalimah itu betul. Tapi caranya salah. Bila caranya salah, maka semuanya salah. Ini kaedah agama kita. Dia tidak boleh membuat agama ini ikut cara akulah, suka hati akulah. Kubur masing-masing salah tu. Ya, salah. Kita mengikut cara yang Rasulullah ajar. Kerana ini adalah agama. Ya, baru dia akan datang kesempurnaan dalam siri agama bila dilakukan dengan cara yang betul. Okey? Baik. Rasulullah SAW bersabda, Qala azza wa jal, ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafataha. Allah Ta'ala berfirman, aku bersama hambaku selama dia mengingatiku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, hadis sahih. Ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi ini, ialah apabila Allah mengatakan, aku bersama hamba-Ku selagi mereka mengingati aku dan lidah mereka, bibir mereka, ya, bibir mereka bergerak kerana mengingati aku, yakni berzikir. Ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya, ya, lidah kita dalam keadaan mengingati Allah. Mengingati Allah. Pertama, dalam siri-siri mengingati Allah yang paling penting adalah solat lah. Solat yang mesti kita jaga, solat 5 waktu. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, satu peringatan dalam bab solat ini saya tekankan selalu. Kenapa? Kerana solat ini membezakan antara Islam dengan kafir. Solat ini membezakan antara Islam dengan munafik. Solat ini membezakan antara Islam dengan fasik. Ya, dia banyak peranan solat. Dan tidaklah letak kaki Adam, anak Adam di akhirat kelak, melainkan solat diletakkan dulu. Bagaimana kedudukannya solat, jika baik, baiklah, dan jika buruk, buruklah. Apa maksudnya? Dan begitu juga kita kena perhatikan bagaimana kita nak jadi orang yang paling rapat dengan Allah di akhirat kelak. Kalau hari ini kita tengok orang lelaki saf, dia solat nun di belakang. Solat dia orang berjemaah, kita nakkan saf yang terbaik di depan. Tiba-tiba dia setiap kali nun di belakang. Itulah kedudukan dia dengan Allah nanti di akhirat di belakang. Na'udzubillah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, solat itu melambangkan segala-galanya sebenarnya. Bagaimana kita menyambut suruhan Allah di awal waktu, begitulah nanti di akhirat kita dipanggil di awal sekali. Kalau kita sentiasa saf kita di awal sekali, maka kita akan dapati bahawa insya-Allah kedudukan kita di akhirat di awal sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan main bab saf awal ini. Kalau di akhirat nanti awal dia, ya, kita mendahului orang dalam bentuk 1000 tahun perjalanan. Ya, satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kita mendahului 1000 tahun di awal berbandingkan orang yang melengah-lengahkan solat, melambat-lambatkan masuk saf. Jangan biarkan diri kita begitu. Ya,
jadikan diri kita sentiasa berada di awal saf bagi kaum lelaki. Ya, kaum perempuan di rumah di awal waktu solat. Jangan dia halang abang dia, suami dia, ya, mentang-mentang baru kahwin, ya, janganlah pergi solat di masjid, solatlah dengan me'ah, ya. Ya amboi, ya. Jangan biarkan wahai seorang isteri menjadikan suami terhalang daripada orang yang akan mendapat pahala yang besar di sisi Ar-Rahman dan mendahului. Mungkin dia akan membawa kita ke syurga. Jangan halangkan, teruskan. Abai pergi abai, jangan duduk solat kat rumah je. Ha? Tegur. Ini saya, subhanallah, hamba Allah ni, ya, dia bagi tahu, ustaz, kita dah sedar agama, kita nak duduk saf awal, kita kadang-kadang volunteer nak jadi muazzin, tapi isteri kita tak faham, ustaz. Bila saya nak pergi awal, dia kata, abang ni lebih hebat daripada tu imam. Abang imam ke? Aduh. Ya, jangan begitu. Seorang isteri bagi rangsangan kerana suami akan membawa kita ke syurga. Dah kita halang, kita tarik, abang jangan pergi, jangan tinggalkan me'ah, solat seorang. Solat lelaki di masjid bukan di rumah. Solat fardu mereka. Ganjaran fardu berjemaah di rumah jauh beza berganjaran fardu berjemaah di masjid. Kerana yang dituntut berjemaah di masjid bukan di rumah. Kecuali dalam keadaan yang terdesak seperti baru ni PKP, ya, ataupun banjir, ataupun isu-isu yang tertentu. Ini tak, ya. Wahai para isteri, jadikan suami kamu talian membawa kamu ke syurga. Ya, dan jadikan kita pendokong suami untuk menuju ke syurga. Banyak benda tu. Isteri dengan suami dalam bab solat, bab amal kebajikan, bab birri walidain. Saya amat menekankan benda-benda tu kerana ini adalah ujian para suami. Ya, ujian para suami dalam mendirikan satu kewajipan diri dia. Ya, kenapa solat fardu jemaah kewajipan diri dia yang mesti dia ketengahkan. Kewajipan nafkah diketengahkan dan kewajipan menjaga ibu dan ayahnya, ya, diketengahkan. Isteri kena faham, jadikan isteri yang solehah dalam bab-bab yang begini. Jangan biarkan suami dimasukkan dalam neraka disebabkan kita, ya, dan para suami kena ada ketegasan dia. Okey. Lalu Allah mengatakan dalam hadis ini, aku bersama hamba-Ku selama dia mengingatiku dan kedua bibirnya bergerak menyebut nama-Ku. Oleh kerana itu kita kena terbiasa dengan sebutan-sebutan lidah kita menyebut Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Itu semua kalimah-kalimah yang agung. Ya, mungkin kita tak menyebutkan berterusan, tetapi kita teringat, kita sebut. Ya, kita teringat, kita sebut. Ini termasuk dalam bentuk sentiasa mengingati Allah. Kalau kita mampu untuk mengingati Allah, zikir pagi dan zikir petang yang boleh mengcoverkan segala-galanya, dan amalan-amalan tertentu seperti makan, masuk rumah, masuk tandas dengan ucapan zikir-zikir, doa-doa yang kita telah hafal, yang telah warid dalam hadis, maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang melakukan zikir yang banyak. Begitu juga dalam solat duha, kita dah solat ke duha, ya, saya katakan solatlah. Ya, cuba solat walaupun 2 rakaat yang mana ianya mempunyai fadilat yang terlalu besar, ya, terlalu besar, ya, dalam siri solat-solat sunat tidak dinafikan. Maka kita boleh mengkabarkan dengan banyak. Tetapi kita kena faham dalam bab ini kita ada keluarga, kena raikan keluarga. Maksudnya kalau seorang wanita, ya, dia nak solat, dia kena susunlah bagaimana pengurusan dia dengan suami yang wajib itu, pengurusan benda-benda yang sunat ni, lakukanlah dengan sebaik-baik yang mungkin. Kenapa? Kewajipan lelaki itu amat besar pada wanita. Itu kelebihan wanita lah. Kelebihan wanita yang berkahwin. Ingat, ya. Itu pasal dia kena bersyukur dapat seorang suami, ya, yang mana ianya mendapat pahala berlipat ganda bila dia berkahwin. Ya. Bila dia mendapat pahala yang besar bila dia berkahwin dan berkhidmat kepada suami. Dia masuk syurga di antara 8 pintu dengan mudah. Berbandingkan wanita yang tak berkahwin atau wanita yang dah bercerai atau wanita yang minta cerai lagi teruk kalau tak ada sebab, maka mereka terhalang daripada untuk masuk ke dalam syurga dengan mudah. Tuan-tuan dan perempuan, itu bezanya. Ya, wanita yang dah berkahwin dengan wanita yang tidak berkahwin. Maka bersyukur. Oleh kerana itu wanita yang berkahwin bersabar dengan kainah suami, ya, dan betulkan kalau mereka itu salah dengan beradab dan berakhlak, dan suami bersyukur mempunyai isteri kerana dia telah menyempurnakan separuh keimanan. Ya, yang Rasulullah mengingatkan fattaqu nisfu baqi, maka takut nisfu lagi, separuh lagi. Ya, menunjukkan kelebihan orang yang berumah tangga tu besar di sisi Ar-Rahman.
dan bersabarlah kehidupan bahtera yang dibawa melalui rumah tangga ni. Ya, ujian-ujian tu ada, tak dinafikan. Terutamanya orang yang baru kahwin tak perasan, tapi dah kahwin lama tu dia perasan lah. Ya, berbagai ujian. Ya, kadang-kadang rasa nak lemah dalam lautan. Ya, lautan berumah tangga, tapi kesabaran itu menyebabkan dia mendapat darajat yang tinggi. Ya. Baik, kalau tidak masakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para isteri, jangan kamu marahkan ataupun melakukan perkara yang tidak disukai oleh suami ataupun kata-kata yang tak baik pada suami. Nampak tu, kerana apa? Kalau kita tak kahwin, wahai lelaki, kita tidak akan dapat kehebatan ini. Apa dia? Pada para bidadari sedang menunggu dan mengatakan, bidadari membela kita. Kalau kita tak kahwin, siapa nak beletih pada kita? Ya, tapi janganlah isteri beletih pada suaminya, kerana dia akan menjadi orang yang terbaik di akhirat kelak bersama suaminya. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Manhajis As-Salikin saat menerangkan firman Allah Ta'ala, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon perlindungan dalam surah Al-Fatihah. Ia berkata kedudukan zikir sangat menentukan kedudukan seseorang. Kerana zikir merupakan ibadah hati dan lisan. Kapan sebaiknya berzikir, tidak ada ketentuan waktunya. Bahkan kita diperintah agar berzikir di setiap waktu dan keadaan. Ya, dengan arti kata lain, bahawa kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan kedudukan zikir itu terlalu tinggi di sisi Allah, yang mana kita telah meletakkan diri kita, ya, melalui hati dan perbuatan kita, kita menyerahkan diri kepada Allah. Ya, okey. Jadi zikir ini bila-bila sahaja, kecuali dalam perkara yang tertentu seperti masuk tandas, dalam tandas tidak dibenarkan berzikir. Ya, maksudnya dalam kita buang air besar, buang air kecil itu tidak dibenarkan berzikir. Okey, lepas tu okey, tak menjadi masalah, ghufranaka, keluar dan berzikir. Okey, dalam bersama, ialah itu semua perkara-perkara yang dikaitkan dalam bab-bab berzikir. Yang mana boleh kata kita ada je zikir-zikir yang kita nak baca. Apa salahnya? Zikir pagi dan petang itu memang dah ditetapkan. Ya, ada kelebihan dan fadail. Namun ada zikir-zikir yang mana Allah khususkan bila kita ingat kita berzikir. Misalnya kalimatani tadi, dua kalimah yang ringan tadi yang boleh dibaca bila-bila masa, subhanallah bihamdi, subhanallahil azimi, ataupun kalimah la haula wala quwwata illa billah, khazanah syurga, yang mana khazanah yang disimpan di sisi Allah, ataupun dalam riwayat yang lain dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan seperti pokok kurma di dalam syurga, ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang boleh dibaca bila-bila masa, yang mana tak menjadi masalah kalimah mana yang kita nak sebutkan dahulu. Dan begitulah banyak lagi zikir-zikir yang boleh kita jadikan sebagai ingat je baca, walaupun sekali, walaupun 10 kali, ini tak menjadi masalah kepada kita. Ya, tak menjadi masalah, ingat je baca. Ataupun paling kurang yang kita lihat, teringat je astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahalazim. Kita bertaubat kepada Allah. Kalimah terlalu banyak. Ya, kalimah terlalu banyak, maka tak menjadi menghalang bagi mereka yang menghafal Quran atau nak ulang kaji Quran. Bahkan saya pun alhamdulillah kadang-kadang dalam kereta tu kita cuba nak hafal, ulang balik hafalan-hafalan kita tu. Yang tu kita baca. Macam surah Baqarah satu juzuk yang kita astagfirullahalazim, yang kita cuba baca. Ya, satu juzuk 40 minit lebih kurang kita cuba baca dalam perjalanan nak menuju tempat, macam balik kampung ke, kan, macam dari sini ke Perak saya ambil masa 3 jam. Paling kurang dapatlah yang mana kita boleh baca, kita bacalah. Yang mana kita ingat, kadang-kadang tak teringat pun. Ya, otak tu melayang. Kadang-kadang kita beristighfar, kadang-kadang kita berdoa, ya, waktu-waktu mustajab begitu. Jadi jangan putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kena kuatkan tiap-tiap hari, kita potensikan iman kita dengan Allah dengan sebaik-baik yang mungkin. Tambahkan keyakinan. Subhanallah. Ya, alhamdulillah, macam saya kalau balik kampung tu, memang kalau saya pergi ke surau tu, dia minta bagi tazkirah sikit. Walaupun ya 10 minit, kita akan bagi tazkirah. Dan terutamanya tazkirah yang kita tekankan berkaitan keimanan. Ya, keimanan yang perlu dihidupkan sentiasa. Keyakinan kita kepada Allah tu perlu dihidupkan, dipaksakan. Tuan-tuan dan perempuan, keyakinan dengan Allah perlu dipaksakan. Kalau kita tak paksa, jadi kita akan long life. Tetapi dalam paksa itu maksudnya kita tambahkan, aku yakin dengan Allah. Kena paksalah. Maksudnya datang ayat amalan, kita terus buat
aku redha Allah menjadi Tuhanku. Aku yakin. Ya, begitu paksaan. Kemudian zikir adalah penerang dan suluh hati. Pintu Allah yang terbesar selalu terbuka untuk hamba-Nya selama dia tidak menutupkan dengan kelalaian. Zikir juga jantung amalan di mana seorang hamba hatinya lali dan zikir dari zikir. Maka keadaannya sama dengan jasad orang yang mati, jantung berhenti terdetak. Jadi dengan arti kata lain, kedudukan zikir ini di antara perkara yang besar yang perlu kita paksakan pada diri kita. Kerana zikir merupakan penerang dan suluhan hati, ya, yang mana kalau orang yang sentiasa hatinya terbuka, dia akan rasa lain. Tuan-tuan dan puan memang terasa lain, ya, sehingga kan bila kita ni seorang yang, ialah kita bukan nak tidak mau berkawan, tapi bila kita masuk dalam grup mereka, ialah grup saya dulu geng-geng, ya, waktu saya pun dulu bukan budak yang mengaji agama. Selepas SPM baru saya terjun ke medan agama ni, ya, sehingga saya belajar di Pakistan dan alhamdulillah dapat master di sana. Sehingga kita kadang-kadang rasa tak selesa bila orang addkan kita dalam grup yang lama. Dalam keadaan grup yang lama ni kita bagi pandangan sekadar kadar je, ya. Mereka agak, yalah, macam baru ni mereka ajak kita main bowling lah kan, atau lepas tu dia masukkan dengan muzik. Kita tidak selesa, bukan kita tak nak main, bukan kita tak ni, tapi bila dah campur sampai satu tahap, ya, sampai satu tahap ikhtilat, campur laki perempuan dan penggunaan bahasa-bahasa yang tidak selesa dan juga dengan unsur-unsur yang tak selesa, bagi saya tak mampu, ya. Kita dah bukan kena pula usia-usia yang begini, ya, dalam keadaan kita rasa lebih baik kita berundur lah. Kita berundur dengan cara baik dan kita teruskan siri amalan-amalan kita yang terbaik. Ya, baik. Jadi kenapa? Kerana kita tak mau kita terdetak dalam benda-benda yang agak lara dalam bab-bab yang begini. Ya, kita tak mau termasuk dalam golongan yang ialah tidak jaga bahasa-bahasa dan adab-adab kita dan tidak menegur dalam perkara yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, rasa tidak mampu, maka saya terpaksa, ya, tinggalkan. Ya. Wallahu a'lam, itu untuk menjaga iman saya lebih baiklah. Zikir itu ada 3 jenis, iaitu beriringan dengan sejalan antara hati dengan lisan. Inilah yang paling utama. Dengan hati sahaja, dengan lisan sahaja. Ketiga, berisi pujian, permohonan dan perlindungan. Zikir-zikir Nabi semuanya berisi pujian kepada Allah, ungkapan permohonan, kesempurnaan penjagaan, pembaikan hati. Di dalamnya ada pembelajaran tentang munajat, ketergantungan hati dan ketundukan hati kepada Tuhan semesta alam. Okey, ulama membahagikan zikir kepada 3. Ya, membahagikan zikir kepada 3 bahagian. Pertama, zikir yang beriringan antara hati dengan perbuatan ataupun lisan. Ya, macam kita baca subhanallah, subhanallah. Ya, ini ada satu konsep yang dibacakan antara hati dengan lisan. Dia sebutkan saja dengan hati sahaja, dengan lisan sahaja. Okey. Zikir yang disebutkan dengan hati sahaja, yakni hati ini banyak kepada tafakkur. Ya, memikir kebesaran Allah. Okey. Dia tidak disebutkan, dia jarang nak dikeluarkan daripada mulut. Dia banyak berfikir kan. Subhanallah, dia tengok kehebatan Allah, maha suci Allah kan dalam hati dia. Okey. Ataupun dengan lisan sahaja yang kebiasaan kita baca. Ya, lisan ini kebiasaan kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Tetapi tidak ada penghayatan. Syekh Albani rahimahullah menegaskan dalam zikir yang bentuk begini, ya, dia hanya, ialah dalam konsep hanya sekadar menyebut, tidak melengkapi siri yang zikir yang dimaksudkan. Ya, tidak dinafikan. Dia punya ganjaran tu ada, tetapi kualiti dia, ya, kualiti dia kurang. Berbeza dengan orang yang menyebut subhanallah, dia tahu apa yang disebut. Ya, maha suci Allah, maha suci Allah. Kenapa tuan-tuan dan perempuan, dengan menyebut dengan dan memahami dan meneliti dengan kalimah itu, dia akan merasakan penambahan iman dia. Penghayatan tu kena ada. Bila kita menyebut astaghfirullah, yakni aku bertaubat kepadamu, ya Allah, ampunkan dosaku. Ya, berbeza dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Otak kita melayang.
Berbeza. Oleh kerana itu penghayatan dalam zikir akan menambahkan iman dia. Berbeza dengan penghayatan berzikir tanpa penghayatan. Macam seorang yang baca Al-Quran, ya, dia baca Al-Quran, sekadar bacaan itu dah memang ada pahala. Tetapi bila diikuti dengan penghayatan pada ayat-ayat Al-Quran, dia berbeza. Memang terasa berbeza. Ya. Maksudnya penghayatan untuk terus beramal, untuk menjadikan hamba-hamba yang terbaik dalam amalan, dia akan berbeza. Oleh kerana itu bila kita baca astagfirullah, 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 ya, aku mohon keampunan kepada Allah, ya, ataupun kita bacalah zikir-zikir yang dibaca seperti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang yang baca yang perlahan itu biasanya diiringi dengan penghayatan. Berbeza dengan subhanallah, 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 penghayatan tu kurang. Ganjaran tetap ada, tetapi kualiti, yang ini dikatakan kualiti berzikir. Jadi kita memilih untuk cuba menjadikan diri kita orang yang pertama tadi, yakni beriman beriringan dengan sejalan antara hati dengan lisan. Inilah yang paling utama. Ya, kalau kita mampu, kita lakukan. Ya, kalau tak mampu, tak apalah. Hak mana yang penting, yang mana kita boleh lakukan. Ya, tapi kita kena tingkatkan. Seperti mana umur kita meningkat, begitu juga amalan-amalan kita, prestasi dia, kualiti dia kena meningkat. Ya, jangan biar hak itulah sampai ke mati. Jangan. Ya, tambahkan. Dengan ilmu yang ada, maka tambahkan. Ya, tuan-tuan dan puan, dengan ilmu yang ada, maka tambahkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada diri kita. Baik. Kita masuk tajuk yang berkait dengan meraihkan ma'iyatullah dan selamat dari azab dengan zikir. Ya. Meraihkan ma'iyatullah. Ma'iyatullah ini maksudnya Allah bersama kita. Okay, ini di antara perkara yang menjadi perbahasan yang dahsyat yang disebutkan ma'iyah, Allah bersama kita. Satu kalimah yang seharusnya kita tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tahu bila sebut ma'iyah Allah ini, ya, Allah bersama kita dan dia berada di Arash Ar-Rahman, bersama dengan ilmu dia, bersama dengan pengetahuan dia, bersama dengan penglihatan dan pendengarannya, ya, bukan bersama dengan zatnya. Zatnya tetap berada di atas arash dan dia mengetahui kita sekecil-kecil apa yang kita miliki, dan itulah sifat rububiyah kita, Allah Subhanahu Taala terhadap kita. Ya, beriman dengan cara yang begitu amat penting. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah serta disebutkan oleh Bukhari secara muallaq, ya, di mana dalam hadis ini yang ke-90 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharraqat bi syafatah. Okey, dalam hadis yang sebelah ni tadi sama juga lebih kurang, ya. Allah Taala berfirman, aku bersama hamba-Ku selama dia mengingatiku dan menggerakkan kedua bibirnya menyebut namaku. Okey. Kemudian dalam darajat hadis ini dikaitkan dengan satu hadis lagi, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi wa dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Okey, maksudnya kehendakku sesuai dengan prasangka hamba-Ku terhadapku. Aku akan selalu bersamanya selama dia mengingatiku. Jika dia mengingatiku, maka aku akan mengingatinya. Dan jika dia mengingatiku di tengah-tengah manusia, maka aku akan mengingatinya di tengah-tengah kumpulan yang lebih baik dari mereka. Ya, okey, ini di antara hadis yang mengisyaratkan kepada kita Allah sentiasa mengingati kita, yang ya, ataupun Allah bersama kita di mana-mana, ilmunya, yakni ilmu pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, ya, segala-galanya bersama kita jika kita mengingatinya. Okey. Hadis ini yang bertaraf sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari yang disebutkan bahawa Allah mengikut prasangka kita.
yakni kehendakku bersama prasangka hamba-Ku terhadap Allah. Kita ini amat diperlukan untuk mengingati Allah secara husnuzan, sangka baik dengan Allah. Apa juga keadaan bersangka baik dengan Allah. Oleh kerana itu perkataan yang paling baik dalam siri mengingati Allah itu al-hikmah. Yang disebutkan ada hikmah yang terkandung. Apa juga berlaku ada hikmah yang terkandung. Kerana Allah tidak akan mencelakakan manusia yang sentiasa mengingati Allah. Orang yang tak mengingati Allah, yang melakukan maksiat itu dah kategori lain. Mereka itu kalau berlaku ada kezaliman yang mereka lakukan, Allah hancurkan mereka. Allah binasakan mereka dengan perbuatan-perbuatan tangan mereka. Kalau kita termasuk, oleh kerana itu istighfar memainkan peranan yang penting. Allah nak menyelamatkan kaum. Tuan-tuan dan perempuan, ya, amat penting kita dalam siri beristighfar. Oleh kerana itu jangan tinggalkan istighfar pada satu hari walaupun sedikit pun. Ya, oleh kerana Rasulullah SAW mengatakan la astaghfirannallaha fi kulli yaumin mi'ati marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 100 kali, ya, pada tiap hari. Di dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan bahawa Rasulullah la astaghfirannallaha fi yaumin aqsa min 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali. Yang ulama kata itu perumpamaan. Kalimah 70 marrah itu adalah perumpamaan. Yang dimaksud lebih 70 kali itu adalah 100 kali. Baik. Jadi cuba lihat dalam ayat dalam surah Al-Anfal. Ayat ke-33. Surah yang ke-8, juzuk yang ke-9. Muka surat 180, ayat 33. Kita tengok apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran berkaitan kehebatan orang yang beristighfar. Kenapa kita kena ada istighfar pada tiap-tiap hari. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jumpa surah Al-Anfal, surah yang ke-8, juzuk yang ke-9, ayat 33, muka surat 180. Okey. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ini di antara ayat bagaimana peranan istighfar dalam kehidupan manusia. Ya. Peranan dia terlalu besar. Ya, peranannya terlalu besar, tetapi ini adalah salah satu peranannya. Apa dia? Allah katakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazabkan mereka sedangkan kamu berada di antara mereka. Ini di antara sifat azab yang Allah tidak akan turunkan. Pertama, jika Rasulullah ada di antara mereka. Dan Rasulullah pada zamannya berada di kalangan para sahabat dan pada masyarakat. Oleh kerana itu mereka tidak diazab. Ya, walaupun si munafik yang banyak tu yang melakukan kejahatan, tapi Allah tidak azabkan kerana Rasulullah ada di kalangan mereka. Dan sekarang tidak. Rasulullah dah tak ada. Jangan jadi macam orang gila yang mengatakan Rasulullah datang bertemu dengan dia secara yaqzah, secara terjaga. Jangan kita terima orang yang mengatakan, ya, dia dah bertemu dengan Allah, dengan Rasulullah secara berjaga. Itu semua orang yang gila, orang yang sesat. Ambil kaedah tu. Ya, Rasulullah datang waktu berzikir, semuanya gila, semuanya sesat. Ya. Okey. Ini ada orang yang balik Madinah, dia Mekah tu. Sekarang ni dia kata dia bertemu dengan Rasulullah. Ya, mula dia bercerita Rasulullah begini, rupanya bercanggah dengan hadis dalam Syama'il Muhammadiyah. Sifat-sifat Rasulullah tu. Ini semua orang-orang yang gila. Ya, gila nak publicity, gila nak cari pengaruh, ya, itu pun ada pengikut. La ilaha illallah. Okey. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazabkan mereka sedangkan kamu berada di antara mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan mengazabkan mereka sedangkan mereka meminta keampunan.
ya kepada Allah. Jadi ayat ini jelas kepada kita orang yang beristighfar Allah tidak akan menurunkan azab. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jadilah kita di kalangan orang yang beristighfar. Istighfar dalam keluarga kita supaya tidak diturunkan azab dalam keluarga kita. Kita ada alhamdulillah astagfirullah walaupun sekali, jangan ditinggalkan. Dan tidak dinafikan waktu di antara waktu yang terbaik kita beristighfar adalah di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Itu yang kita katakan bangun. Kalau tak mampu bertahajud pun paling kurang kalau terjaga tengah malam tu astagfirullah, astagfirullah. Dia beristighfar di waktu sahur. Kerana itu adalah di antara waktu mustajab bagi orang yang beristighfar. Dan kemudian di antara waktu yang terbaik orang yang beristighfar adalah orang yang lakukan kesalahan, dia sedar lalu dia pun beristighfar. Ya. Jadi ini kedudukan istighfar yang amat besar. Ya, amat besar sangat-sangat. Ya, banyak lagi kelebihan-kelebihan beristighfar. Ya, kalau ikutkan kita ambil sedikit lagi kelebihan-kelebihan yang beristighfar ini yang disebutkan di dalam surah Nuh. Buka surah Nuh, surah yang ke-71. Juzuk yang ke-29. Muka surat 570. Ayat yang ke-10 kita mulakan. Jumpa surah ke-71, juzuk ke-29. Surah Nuh. Ayat yang ke-10, muka surat 570. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Dan ini adalah qaul, perkataan yang diucapkan oleh Nabi Nuh AS kepada kaumnya. Apa dia? Faqultu astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, beristighfar kepada Tuhan. Kalimah Rabb digunakan itu Tuhan yang maha hebat yang menjadikan alam semesta yang mana dia bersifat pengampun kepada kamu. Yakni Tuhan yang super power yang bersedia untuk mengampunkan kamu. Subhanallah. Kalimah Nabi Nuh ini amat dahsyat. Kalimah yang, itu pasal saya mengatakan penghayatan dalam Al-Quran, setiap huruf itu memainkan peranan. Rabbakum, kalimah Rabb. Nabi Nuh mengatakan fastaghfiru rabbakum, minta pengampunan kerana sifat mengampunkan seseorang dari segala-gala bentuk kesalahan dalaman dan luaran itu milik Allah. Berbeza dengan manusia, dia hukum zahir, ya, tetapi Allah sampai ke dalam hati kita, keikhlasan itu diampunkan segala dosa-dosa. Itu sifat ketuhanan. Rabb. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan dia maha pengampun, dia akan ampun segala dosa walaupun kamu menentang aku pada hari ini, ya, menentang Nabi pada hari itu. Kalau kamu beristighfar, Allah akan ampunkan kamu. La ilaha illallah. Maha suci Allah. Nampak terdetik dalam hati saya, terasa, ya, Allah yang bersifat maha pengampun. Kenapa kita tak pergi? Tuan-tuan dan perempuan, kenapa kita tahu Allah itu maha pengampun, kita tidak merayu kepada dia? Kerana itu sifat yang paling baik kepada hamba untuk menyerahkan diri kepada Allah. Apa lagi Allah mengatakan dalam ayat ni? Kesan daripada kamu istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat lagi mendatangkan manfaat. Dia turunkan hujan yang lebat tetapi memanfaatkan. Ingat ya,
Ini kesan istighfar. Oleh kerana itu bila kita berhadapan dengan suasana banjir, kita perlu kembali kepada Allah. Kenapa air itu datang dalam bentuk yang kadang-kadang tak lebat mana tetapi menghakiskan tanah, mengeluarkan banyak yang menenggelamkan rumah-rumah. Ada masalah. Ada masalah sebenarnya. Kembali kepada Allah. Kenapa lebat kita yang berlaku juga pada zaman Rasulullah sehingga sahabat kata, "Ya Allah, ya Rasulullah kami kering kontang." Lalu Rasulullah berdoa. Lepas tu turun hujan dengan lebatnya tenggelam berapa kawasan. Mereka bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, hujan lebat memusnahkan." Lalu Rasulullah berdoa lagi yang menyebabkan hujan di kelilingnya sahaja, ya, yang mendatangkan manfaat. Dan di sini kesan istighfar boleh menyebabkan hujan itu datang memanfaatkan penduduk, bukan merosakkan penduduk. Ya, tapi itu bergantung jugalah dengan perkara-perkara tertentu. Okey, baik. Kemudian apa Allah katakan lagi? Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan memperbanyakkan harta dan membanyakkan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Dengan arti kata lain, kesan istighfar boleh memperbanyakkan harta kita. Astaghfirullahalazim. Ya, banyakkan harta kita menunjukkan lebih hebat daripada harta yang kita sangkakan. Allah akan bagi lagi banyak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan memperbanyakkan anak-anak. Jika kita tak ada anak, misalnya hamba-hamba Allah yang mana Allah uji tidak mempunyai anak, ya, beristighfar, buangkan perkara-perkara yang haram, dosa-dosa kita tu, macam merokok ke, mengumpat ke, apa juga benda-benda yang haram, jangan tengok benda-benda yang tak bermanfaat, haram, maka kita beristighfar kepada Allah. Allah akan bagi. Allah katakan begitu. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah nak menzalimkan siapa, tapi mereka yang menzalimkan diri mereka sendiri. Jadi istighfar, maka Allah akan memperbanyakkan harta, memperbanyakkan anak, dan juga memperbaiki sistem perairan sungai-sungai yang mana kita tidak jangka. Tetapi ingat, jangan buat perkara-perkara yang dilarang, seperti penerbangan balak yang tidak mengikut prosedur yang ditetapkan. Ya, penerbangan balak ataupun penghakisan tanah, penggunaan tanah secara yang tidak betul. Ini sistem-sistem bukit ni kena berhati-hati, kerana sistem ini adalah sistem yang Allah telah tetapkan. Kerana Allah jadikan Bukit Bakau itu sebagai satu pasak yang barakah. Tiba-tiba kita rosakkan sesuka hati. Oleh kerana itu majlis-majlis atau badan-badan tertentu bertanggungjawab untuk menjagakan keselamatan sebuah negara. Kena ikut peraturan, bukan ikut sesuka hati. Na'udzubillah min dzalik. Ya, okey. Jadi ini di antara ayat yang menceritakan kepada kita bahawa tidaklah mana tadi? Tiadalah satu kaum pun berada di majlis dan di situ mereka mana? Sorry. Okey. Tiadalah amalan ataupun perbuatan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan katakan di sini, ya, kehendak berkaitan dengan mengingati Allah ini yang menyebabkan hamba-hamba Allah memiliki apa yang terbaik yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Jadi, jika kita sentiasa mengingati Allah, maka Allah akan mengingati kita. Bila kita sentiasa menjaga amalan-amalan kita mengikut apa yang Allah tetapkan, maka Allah akan memberikan kebaikan kita seperti mana yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, maka berhati-hatilah kita dalam mengikut cara beragama. Ikutlah cara agama yang telah ditetapkan oleh syarak. InsyaAllah Allah akan pelihara kita dan jadikan sebagai amalan-amalan harian kita supaya Allah menyelamatkan kita dan Allah mengingati kita di majlis yang lebih tinggi, iaitu dengan para malaikat, majlis dengan para malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu datang daripada Allah
Yang salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.